Assalamualaikum, salam bebas saudara. Kami bawakan perlawanan Liga Premier, pertemuan antara dua pasukan yang tidak tewas sehingga 8 perlawanan mereka sebelum ini, iaitu Johor Pasir Gudang yang menduduki tempat yang kedua di belakang Kuala Muda, diikuti oleh pasukan yang menduduki tempat yang keempat, iaitu Kelantan, yang juga tanpa kalah dalam 8 perlawanan sebelum ini, tetapi berkedudukan tempat yang keempat di belakang KL Plus. Pertemuan yang pasti menarik yang akan diadili oleh Syed Azhar dan penjaga garisan pula Ismail Samad dan S. Krishna Rao. Dua ketua pasukan Zuradi Aziz dan Syukri Ismail, dua pemain pertahanan yang akan mengetuai dua pasukan ini yang akan merubah wajah Liga Premier setelah berakhir permainan nanti. Syarizan Ismail sememangnya tidak asing lagi, penjaga gol yang diharapkan oleh Kelantan akan melakukan sesuatu yang kebal untuk meletakkan mereka pulang dengan kemenangan. 5 buah bas datang dari Kelantan untuk memberi sokongan kepada pasukan negeri. Pengadil pertandingan Syed Azhar, hujan yang turun sejak petang. Ini pula sebahagian dari penyokong-penyokong Kelantan yang kita lihat. Ini adalah perlawanan yang ke-9 untuk mereka. Hasil dari 8 perlawanan, 5 menang, 3 seri. Johor dengan baju garang, dari 8 perlawanan 7 menang, hanya 1 seri. Sambil kita saksikan barisan pemain pasukan Johor Pasir Gudang, Shankar di pintu gol. Syukri Ismail akan bertindak di bahagian pertahanan bergantian dengan Izwan Jarudin, tetapi pasti tumpuan kepada 3 pemain import yang dapat diturunkan oleh mereka, termasuk Otelo yang setakat ini telah menjaringkan 11 gol, pemain yang berasal dari Paraguay. Inilah barisan Johor Pasir Gudang 4-4-2, pilihan jurulatihnya Azwan Zain. Sementara itu Kelantan dapat menurunkan pemain-pemain terbaik mereka, termasuklah pemain import dari Senegal, Mustafa, yang akan bertindak di depan, diikuti Andrew dari Nigeria yang akan bertindak sebagai backup kepada striker, dan Yannick dari Republik Czech yang akan bertindak di bahagian pertahanan. Inilah formasi asas untuk pasukan bimbingan Norizan Baka. 4-4-2. Dua pasukan yang belum tewas turun ke padang untuk perlawanan ke-9 bagi Liga Premier musim 2007-2008. Syed Azhar pengadil pertandingan. Hujan yang turun sejak petang semakin lebat pada malam ini. Pertempuran yang akan menjanjikan siapakah yang akan hilang kekebalannya setelah mengharungi 9 perlawanan ataupun mereka terus seri. Azwan Zain memang tidak asing lagi, bekas pemain negeri, membimbing pasukan Johor Pasir Gudang. Dan Norizan Baka bersama dengan kru, termasuk Salim Mahmud, bekas pemain kebangsaan. Norizan bekas jurulatih kebangsaan ke Kelantan. Bermula Kelantan bertemu dengan pasukan Johor Pasir Gudang. Nomor 18 yang kita saksikan. Perhatikan kepada nomor 10, Andrew Otelo. Tendangan percuma. Ketua pasukan akan melakukan tendangan percuma ini. Coba mengasak. Akhirnya berjaya mendapatkan tendangan sudut pertama untuk pasukan Johor Pasir Gudang. Syarizan Ismail di pintu gol. Cuba untuk diasak oleh pemain-pemain
Di bawah pimpinan Azwan Sen. Tandukan bahaya. Oh, berjaya diselamatkan di situ oleh penjaga gol. Satu tandukan yang baik. Bermula asakan yang dilakukan oleh Izwan Jarudin, pemain pertahanan yang naik ke atas, menerima hantaran ini. Setelah sedikit bergelut, Izwan menanduk mencari ruang, tapi berjaya diselamatkan di situ oleh penjaga gol pasukan Kelantan, Syahrizan Ismail. Tapi bola sebenarnya telah keluar dari permainan ketika ditolak oleh Syahrizan. Satu gerak yang dilakukan oleh pasukan Kelantan. Ahmad Azri tak berjaya ditanduk oleh Ahmad Azri. Nombor 18 Johor mengatur gerak sekarang ini. Nombor 19 Ibrahim Ismail di tengah telah pun ditolak diasak di situ pemain nombor 10 Otelo Ocampos. Syukri, seorang pemain yang sudah tidak asing lagi. Tapi Kelantan sekarang mengatur gerak, cuba menghantar di situ kepada Mustafa. Bagaimana terus kepada penjaga gol Shankar. Satu lagi asakan yang coba dilakukan di sini oleh tuan rumah Johor Pasir Gudang. Nizar Ayub kehilangan bola. Dapat kepada Syam. Satu asakan yang tidak menjadi, menghasilkan satu lagi tendangan sudut yang dimiliki oleh Johor Pasir Gudang. Khairul Ismail akan melakukan tendangan ini. Pemain yang sering saja dipanggil oleh Azraiko Abdullah untuk membantu Kedah. Syahrizan di pintu gol gelisah. Khairul, tandukan ke belakang. Tampanan yang coba dilakukan di situ oleh Suradi Aziz datang semula, tetapi berjaya dikeluarkan oleh Kelantan dari kawasan bahaya mereka. Khairul terlepas, Lizat juga terlepas. Kawalan yang coba dilakukan oleh pasukan Johor Pasir Gudang. Otelo cuba masuk dalam kawasan penalti, tapi berjaya dikeluarkan oleh Suradi Aziz. Nomor 10 Otelo telah menjaringkan 11 gol untuk Johor Pasir Gudang, penjaring terbanyak untuk pasukan Johor Pasir Gudang yang berasal dari Paraguay. Ini dia Otelo, bahaya, berjaya dikeluarkan oleh Yannick Cash. Dikawal semula, dapat kepada Zarul Fitri. Satu hantaran jauh, berjaya sekat Zarul Fitri semula. Kelantan mengatur gerak dan Johor Pasir Gudang menguasai bahagian tengah. Oh, cantik pergerakan yang dilakukan untuk Johor. Dan akhirnya tersia-sia. Sekali lagi tendangan yang agak sia-sia dilakukan oleh Shankar. Nomor 20 yang kita saksikan dari Johor Pasir Gudang ialah Tumbalawan. Tak berjaya di situ Tumbalawan. Pemain yang dibawa dari Kongo. 6 minit perlawanan, serang menyerang, hujan yang kian reda sedikit. Tumbalawan keluar untuk lentera. Ibrahim Ismail coba mencari di situ Ridwan Bahari di tengah. Ibrahim Ismail semula, tapi sudah dikawal dengan begitu baik. Dapat semula kepada pemain nomor 20, mendatangkan berbahaya. Tumbalawan tak terkejar. Merah Johor Pasir Gudang, biru Kelantan. Dua pasukan yang belum tewas tetapi berbeza kedudukan.
dalam Liga Premier untuk musim ini. Johor Pasir Gudang berduduk di tempat yang kedua di belakang Kuala Muda, dan Kelantan duduk di tempat yang keempat di belakang KL Plus. Suradi, ketua pasukan Kelantan, tapi telah pun tersia-sia serangan itu. Gerak dilakukan terus oleh Johor Pasir Gudang, berjaya diselamatkan. Ahmad Isri. Percaturan Norizan Baka, jurulatih Kelantan, dan Azwan Zain, jurulatih Johor Pasir Gudang atau Johor PG. Perlawanan yang ke-9 untuk kedua pasukan. Signifikannya selepas perlawanan ini, kedua pasukan akan berdepan dengan pasukan yang sedang mendahului carta Liga Premier ketika ini, yaitu pasukan Kuala Muda Nazar. Johor Pasir Gudang akan bertemu pada 11 bulan Februari, sementara Kelantan akan bertemu pada 15 bulan Februari. Pasukan pendahulu yang dibimbing oleh Kedaban dan Hasbul Hussain. Terus asakan dilakukan. Terjadi sekat di tengah. Adi Juma mengatur gerak di seberang sana pula untuk Suradi. Satu antara jauh, tidak menjadi. Saya rasa kedua pasukan masih mengintai apakah kelemahan lawan dan juga berhati-hati dengan keadaan padang yang agak lembab. Apapun serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan tuan rumah, setakat ini berjaya disekat oleh Yannick Cash, pemain dari Czechoslovakia atau Republik Czech untuk pasukan Kelantan. Terus asakan dilakukan di situ. Berjaya Suradi mengeluar. Satu gerak yang cuba dilakukan oleh Kelantan dipintas baik. Pemain nomor 19 Ibrahim Ismail cuba hantar. Terjatuh. Tak ke mana serangan yang cuba dilakukan oleh Kelantan. Hingga setakat ini ternyata pasukan tuan rumah dibimbing oleh Azwan Zain berjaya melakukan asakan jika dibandingkan dengan pelawat Kelantan. Di tengah untuk pasukan Kelantan Andrew McCormack, dan gerak ini diberikan kepada Mustafa, terlalu kuat. Hantaran yang cuba diberikan kepada Zahra Fitri yang berbalut kepalanya. Dari pemain Senegal yang telah menjaringkan 9 gol untuk Kelantan dari 8 perlawanan. Dia penjaring kedua terbanyak selepas Othello, pemain nomor 10 pasukan Johor Pasir Gudang. Ini dia Othello dari Paraguay. Mengasak bersama dengan Suradi. Othello. Riza Roslan di tengah. Terus ke penjaga gol Shankar. Zahra Fitri. Sangat baik di sini yang dilakukan oleh Othello mencari ruang. Akhirnya terjatuh di situ. Diasak dari belakang. Ini memberikan peluang kepada pasukan Johor Pasir Gudang. Asakan Andrew terhadap Othello di luar kotak penalti. Sapis yang diharapkan oleh anak buah Azwan Zain akan melakukan sesuatu untuk mendahului. Nomor 7
berada di situ Nizar. Untuk tendangan percuma. Tinggalkan satu tendangan terus. Oh, cantik. Set piece yang berhasil. Memberikan kelegaan awal kepada Johor Pasir Gudang. Memberikan keceriaan kepada penyokong-penyokong mereka. Kerana pertempuran ini amat menarik. Kerana pertempuran ini antara dua pasukan yang belum tewas. Jaringan dari set piece yang dilakukan oleh Harry Azli. Pemain dulu beraksi untuk Johor FC. Kini bersama dengan pasukan Johor Pasir Gudang. Harry Azli meletak tuan rumah di depan sekarang. 1-0. Permainan yang baru berusia 12 minit. Kelantan pula sekarang ini mendapat tendangan percuma jauh dari kawasan penalti. Yang tinggi lampai Andrew. Cuba untuk mencari tandukan yang dilakukan oleh Andrew. Bukan Andrew tetapi Mustafa yang berada di belakang Andrew. Kita perhatikan ulang tayang dua pemain tinggi lampai dari Cameroon dan dari Senegal yang cuba untuk mengelirukan penjaga gol pasukan Johor Pasir Gudang. Serangan balas sekarang ini dilakukan oleh Johor Pasir Gudang. Satu gerak dan tendangan yang agak kuat dilakukan di situ oleh Otello. Bukan Otello tapi Tomba Lawrence. Nomor 14 Harry Azli yang menjaringkan gol tunggal hingga setakat ini dari tendangan percuma. Bola berat mengelirukan Syahrizan Ismail dan mempucuri pintu gol pasukan Kelantan. Suradi tidak berhati-hati, akhirnya memberikan tendangan sudut kepada pasukan Johor Pasir Gudang. Ketua pasukan Kelantan yang cukup berpengalaman, Syahrizan kembali semula ke Kelantan Darussalam. Nomor 9 kita perhatikan di situ bersedia ialah Mustafa untuk menanti dan akhirnya tendangan keluar dilakukan oleh Zarul Fitri. Namun gerak terus dilakukan cantik tapi tidak berjaya, akhirnya mendapat satu lagi tendangan sudut yang akan dilakukan oleh Khairul Ismail. Nomor 11 Yanekash, pemain pertahanan pasukan Kelantan. Tak begitu terangkat bola, berjaya ditanduk keluar di situ oleh Rizal. Satu antara panjang diberikan kepada Nizar Ayub, tapi dikeluarkan serta merta oleh Rizal Roslan. Satu persepahaman yang menarik bersepang antara dua pemain ini, termasuk pertahanan bagi pasukan Kelantan yaitu Yanekash dan juga Ridwan Bahari, pemain yang baru berusia 18 tahun yang mewakili pasukan Johor Pasir Gudang. Cari Ridwan, kawalan dilakukan oleh Yanekash. Sekali peluang tapi terlepas pula. Kawalan yang cuba dilakukan di sini oleh Tomba Loma. Tomba atau cuba terlalu offside atau tidak? Oh tidak. Tidak offside, walaupun pemain Kelantan menunjukkan ke arah penjaga garisan yaitu Eskrin Rao. Kelihatan satu pergerakan yang menarik yang dilakukan oleh Otello lepas dari perangkap offside. Sekali lagi serangan. Syukri
Dan akhirnya kepada penjaga gol Shankar. Nomor 7 yang kita saksikan ini ialah Nizar Ayub, pemain muda yang berusia 20 tahun untuk pasukan Kelantan. Di bawah bimbingan Cikgu Jan, bekas jurulatih kebangsaan. Shankar pernah bermain untuk beberapa pasukan di Lembah Kelang. Suradi Menando, Sarul Fitri diasak dan terus dikejar oleh Hari Azli. Bijak jabat semula kepada Otelo. Di bahagian tengah pergerakan diteruskan oleh Khairul Ismail. Serba merah Johor Pasir Gudang. Serangan dari sebelah kiri pintu gol pasukan Kelantan. Dan terus marah lagi. Arya Juma bergerak sekarang ini. Cuba untuk hantaran sekali lagi kepada Otelo. Pemain dari Paraguay mencari gol ke-12 untuk melebarkan jaringannya sebagai penjaring terbanyak hingga setakat ini untuk Liga Premier. Khairul. Masih kurang dari Hari Azli. Oh, cantik gerakan ini. Rizal. Oh, cantik. Tapi tersisia. Setelah berjaya melakukan gerak-gerak yang menarik dari sebelah tepi yang melibatkan Khairul Ismail dan Hari Azli serta Rizal Roslan. Tapi penyudah yang dilakukan tidak begitu menjadi antara lintang di depan Syahrizal. 7 menang 1 seri itulah yang dimiliki oleh Johor Pasir Gudang dari 8 perlawanan sebelum ini. Mereka tidak turun ke padang pada minggu lalu ataupun perlawanan sebelum ini, menjadikan kedudukan mereka dipintas oleh Kuala Muda Nazar yang mempunyai kelebihan 1 perlawanan. Jadi seandainya menang, kembali berada di takhta Liga Premier. Oh, satu antara menarik di situ, gerak Mustafa mencari ruang di tengah. Mustafa, masihkah dia dapat melepaskan diri dari kawalan yang baik dilakukan oleh Adjuma. Sarul Fitri di tengah. Andrew. Bagaimana keliru sedikit. Kelantan mendapat tendangan sudut. Ahmad Asri, Hafiza. Satu tendangan menarik, tapi berjaya ditanda keluar. Tapi masih berpeluang untuk mengatur gerak. Farizal Ismail. Cuba memberikan di sini kepada pemain nomor 10 Andrew. Kawalan semula yang dilakukan oleh Ahmad Azri. Andrew mencari rakan back heel yang tidak menjadi. Akhirnya dikeluarkan oleh ketua pasukan Johor Pasir Gudang, Syukri Ismail. Pemain yang cukup berpengalaman yang bijak mengatur pertahanannya. Tendangan yang dilakukan di situ. Dan peluang. Sekali lagi nampaknya Sarul Fitri tidak dapat menyudahkan peluang setelah diberikan oleh Farizal Ismail. Cewa pemain ini, perhatikan antara lambung Sarul Fitri berada di tempat yang cukup baik, tapi dalam keadaan posisi yang sukar untuk melepaskan satu sepakan kencang yang lebih rendah. Setelah bola ditumbuk oleh Shankar, dia cuba untuk melakukan first timer, tapi tidak menjadi. 2 peluang kemasan terlepas Sarul Fitri.
Ismail melibatkan Harry. Turut berada di situ Rizal Ruslan. Dan gerak yang cantik di sini dilakukan Othello, tak berjaya. Walaupun hajatnya untuk menghantar bola ke Andrew. Dan bagaimana peluang, cantik. Tendangan dari jauh yang dilakukan oleh pemain ini. Hairul Ismail terpaksa Syahrizan menembangkan diri. Perhatikan dua langkah dan melepaskan satu sepakan kencang mencari penjuru. Bola agak basah dan berat, tapi berjaya dilepaskan satu sepakan keras. Syahrizan menyelamatkannya. Hasilnya tendangan sudut untuk pasukan Johor Pasir Gudang. Nomor 13 berlega di situ Izan Jarudin yang turun dari bawah atau naik ke atas dari bawah. Bagaimana tanjokan yang dilakukan oleh Syukri Ismail dikeluarkan. Masih lagi Johor Pasir Gudang mengatur gerak. Pemain muda Ridwan Bahari baru berusia 18 tahun, pendedahan yang amat berguna baginya. Cantik pula gerak yang dilakukan oleh Kelantan, tapi serta-merta dikeluarkan di situ oleh Rizal Ruslan. Cikgu Chan bangun melihat anak buahnya yang tertekan oleh asakan yang dilakukan Johor Pasir Gudang, tapi hantaran cantik kali ini. Dikawal baik oleh pasukan Kelantan, hantar ke tengah, tampanan yang dilakukan di situ oleh Nizam Ayub setelah hantaran Mustafa. Sayang sekali bermula di sini. Satu gerak yang dihantar berjaya di situ. Mustafa Nizam berada di depan pintu gol, tampanan yang dilakukannya tidak menuju ke gawang gol. Cantik pergerakan Mustafa mengelirukan Shankar, hantaran tidak offside kerana pemain yang berada di garisan gol, walaupun Zairul Fitri sebenarnya yang lebih menghampiri gawang gol pasukan Kelantan sebentar tadi ataupun pasukan Johor Pasir Gudang sebentar tadi. Jadi nampaknya suhu perlawanan kian ditingkatkan dan hujan juga telah mula reda, menjanjikan satu pertarungan yang menarik antara dua pasukan yang belum tewas dalam Liga Premier. Satu lagi asakan yang dilakukan oleh Kelantan. Mustafa mencari ruang, hantar ke tengah dan ke tengah lagi. Tendangan yang dilakukan oleh Andrew tidak menjadi. Pemain dari Nigeria ini Mustafa bijak mengelirukan pertahanan dan satu hantaran ke tengah. First timer yang tidak menjadi dengan kaki kiri yang cuba dilakukan oleh Andrew. Diperhatikan saja oleh Shankar. Lagi sekali tanjokan Andrew. Nomor 13 Izwan Jarudi terpaksa bertugas lumus sekarang ini berdepan dengan asakan yang dilakukan oleh pasukan Kelantan. Nomor 11 yang kita saksikan pemain pertahanan Kelantan, Yani Cash. Di tengah kembali semula Andrew. Dan bergerak lagi. Satu hantar panjang. Cuba memberikan kepada Mustafa. Dari Safwan. Safwan lebih bertindak sebagai link di tengah pasukan Kelantan. Pemain muda diberi tugas sebagai libero di tengah. Diatur gerak oleh Adjuma. Diberikan di sini kepada 19 yaitu Ibrahim Ismail dan akhirnya keluar. Dikeluarkan oleh Faris Ismail. Tumba cantik bergerak sekarang ini dengan pemain muda Ridwan Bahari mencari ruang di tengah. Terlepas dapat di situ pada Othello, tapi gagal di situ melepasi pertahanan pasukan Kelantan.
Masih lagi serangan diteruskan oleh pasukan Johor Pasir Gudang. Hantas semula kepada Tumba. Tumba tak berjaya walaupun hajatnya untuk memberikan kepada Adi Juma. Dikuasai semula oleh Kelantan. Andrew tak berjaya lepas. Dapat dikawal oleh Khairul Ismail. Adi Juma. Khairul dapat dirampas oleh Andrew. Andrew dijatuhkan. Nomor 20 Tombalara dari Kongo. Dia bertindak di bagian sayap. Satu asakan dari belakang yang dilakukannya. Dan serangan yang coba dilakukan dipintas oleh Rizal Ruslan. Ketua pasukan Kelantan Suradi. Pemain yang cukup berpengalaman. Semula kepada Suradi Aziz. Ke tengah. Jadi kalau ada peluang sekarang disayang sekali Mustafa. Dan peluang lagi bagaimana tendangan yang tidak berjaya dihasilkan gol. Walaupun gerak yang cukup menarik. Berjaya diatur oleh pasukan Kelantan. Sehingga berhasil mendapatkan tendangan sudut. Termasuk pemain muda Ahmad Ezri. Setelah kegagalan Mustafa, Ahmad Ezri melakukan tendangan sudut sekarang ini. Tajukan Mustafa tidak menjadi. Lega Johor Pasir Gudang dari asakan yang cukup menarik dilakukan oleh Kelantan. Farizam Ismail, perhatikan di sini ulang tayang. Bagaimana peluang itu coba disudahkan oleh Ahmad Azri, tak berjaya. Tapi bermula dengan Mustafa yang mempunyai peluang yang lebih terbuka sebelum itu. Lontaran Farizam Ismail. Tak berjaya lepas Nizar Ayub. Dilarikan sekarang oleh Johor Pasir Gudang menuju Tumbalara. Tumba memberikan di sini kepada Adi Juma. Di seberang sana pula asakan dan gerak Harry. Satu peluang keemasan yang turut dimiliki oleh Rizal Ruslan. Dia bergandengan dengan Harry di seberang sana. Sudut kerana terkena pemain nomor 13 ataupun lebih tepat lagi pemain pertahanan Izzuan Jabudin. Dan nomor 13 Kelantan Safwan Ibrahim akan mengambilnya. Akan melakukan in swing. Nomor 7 turut berada situ Nizat. Tak ketinggalan dua pemain tinggi lampai. Tapi berjaya ditanduk terlebih dahulu oleh Harry. Jatuh pula antara Zairul Putri dan juga Otelo. 40 minit rancak pertempuran setelah hujan reda. Pertempuran antara dua pasukan yang belum tewas dalam Liga Premier hingga setakat ini. Mereka turun 8 perlawanan sebelum ini. Dengan catatan yang dilakukan oleh Johor Pasir Gudang, 7 menang, 1 seri. Sementara itu pasukan Kelantan yang menduduki tempat yang keempat, 5 menang, 3 seri. Kelantan. Johor Pasir Gudang. Jadi tanduk oleh pemain pertahanan Kelantan Yankesh. Pertahanan Kelantan pula sekarang ini Saro. Dia coba untuk mencari Nizar Ayub. Terlepas dan peluang sekarang ini dilarikan di situ oleh Otelo. Otelo menunggu rakan-rakannya ke atas, agak alpa sedikit dan terus dikeluarkan di situ oleh Andrew. Peluang sekarang ini mendapat Otelo, tapi dia kehilangan bola kepada Andrew. Tarik menarik dan tendangan percuma diberikan kepada pasukan Kelantan. Antara dua pemain import, Andrew dari Nigeria untuk Kelantan dan Otelo dari Paraguay.
Tombalawa dari Kongo. Di tengah sebentar tadi ada Juma dari Nigeria untuk Johor Pasugudang. Dipintas. Putaran Johor Pasugudang. Corak permainan 4-4-2 yang diterap oleh kedua pasukan. Asakan yang cuba dilakukan di situ oleh Mustafa. Suradi Aziz, ketua pasukan Kelantan, cuba mencari Mustafa. Kalan baik pertahanan pasukan Johor Pasugudang dikeluarkan oleh Ibrahim Ismail. Di tengah, peluang sekarang ini untuk Safwan. Tak berjaya lepas. Johor Pasugudang kembali menguasai, tapi sudah dirampas oleh Yannick Cash. Mereka terus mengatur gerak. Akhirnya Sukri Ismail memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Kelantan. Walaupun asakan dilakukan oleh pemain nomor 7, Nizar Dayo. Farisham. Oh, kawalan cantik di situ dilakukan oleh Andrew. Farisham dan Andrew akhirnya Tombalawa dan ditendang oleh Syukri. Dikejar sekarang ini Otelo. Berada di tengah Ridwan Buhari. Sudah ada rakan-rakan yang naik ke atas. Ridwan terkepung. Akhirnya kehilangan bola kepada Yannick Cash. Giliran Kelantan pula mengatur gerak dari tengah. Safwan Ibrahim. Lorongan cuba diberikan kepada Mustafa. Juga turut terlibat di situ pemain nomor 7 di Zadayop. Tetapi akhirnya keluar dari permainan. Graf perlawanan semakin ditingkatkan. Satu keadaan serang menyerang antara dua pasukan yang mampu mempertahankan rekod tanpa kalah. Tapi hingga setakat ini, setelah 43 minit separuh masa yang pertama, Johor masih gudang di depan 1-0. Mustafa tak berjaya, terus dapat di situ kepada Adi Juma. Adi Juma kepada Otelo. Siapa? Ada pemain yang jatuh. Jadi Otelo merasakan rakan yang perlu menerima rawatan dan tendangan keluar dilakukan. Di sinilah insiden berlaku. Apa yang dilakukan di situ oleh Mustafa terhadap Izwan. Diberi amaran di situ oleh pengadil Sadazar. Sementara itu ramai pemain mengambil kesempatan untuk membasah tekak. Walaupun cuaca sebenarnya basah malam ini di Stadium Lakin Johor Bahru atau Stadium Tan Sri Hasan Yunus Johor Bahru. Semangat kesukaran yang ditunjukkan oleh pasukan Kelantan. Setelah bola tadi dikeluarkan oleh pemain Johor dan diberi semula kepada Johor untuk lontaran sekarang. Suradi. Dari Suradi, dia coba untuk mencari Mustafa. Dikawal kemas oleh pertahanan. Dikawal oleh Khairul Ismail. 2 menit masa tambahan. Separuh masa yang pertama yang rancak sebenarnya. Pertempungan antara dua pasukan belum tewas. Liga Premier. Syukri dan dikeluarkan oleh Izwan Jarudi. Di seberang sana, Asakan Otelo. Tidak ada sesiapa di sini. Tapi dikejar di situ oleh Adi Juma. Terpaksa Syahrizan mengeluarkan dengan segera. Ismail. Syahrizan. Banyak yang akan diperkatakan oleh Norizan Paka di bilik persalinan. Setelah satu set piece pada minit yang ke-12 memisahkan dua pasukan. Kerana yang menjadi pertumpuan dan perhatian, siapa kalah, siapa menang. Kalau Seri sama-sama mengekalkan sebagai pasukan tanpa kalah hingga setakat ini. Jangan percuma untuk Kelantan. Semua pemain-pemain yang tinggi
Ketiga-tiga import sudah diarahkan untuk berada di perhampiran kotak penalti, menanti tendangan yang akan dilakukan oleh ketua pasukan Suradi Aziz. Sebaris mereka di garisan, tapi yang berada di hujung sana ialah Yani Cash. Antara ke tengah berjaya ditanduk keluar di situ oleh Otello, dan cubaan yang dilakukan oleh Zaro Fitri tinggi ke udara. Pemain yang mempunyai 2 peluang keemasan sebelum ini. Bila-bila masa, saya rasa whistle akan ditiup oleh pengadil Said Azhar untuk menamatkan separuh masa yang pertama. Cukup menarik pertembungan antara selatan dan timur ditamatkan dengan kedudukan tuan rumah Johor Pasir Gudang sedang mengatasi pasukan Kelantan dengan 1-0 jaringan Hari Azli pada minit yang ke-12. Yang kedua akan dimulakan sebentar lagi. Tidak ada pertukaran pemain yang dilakukan oleh kedua pasukan berpuas hati dengan kesebelasan utama dengan terpisah setelah tamat 45 menit separuh masa pertama. Johor Pasir Gudang 1 jaringan Hari Azli pada minit ke-12. Semua siap sedia sekarang ini untuk separuh masa yang kedua. Mustafa, Yani Cash, terbiar. Hujan lebat telah reda di stadium di Johor Bahru ini. Stadium Tan Sri Hasan Yunus, Johor Bahru. Satu pergerakan menarik yang dilakukan oleh Otello. Dan sekarang ini peluang untuk Hari Azli yang menjaringkan gol pertama tadi, ataupun gol yang memisahkan antara mereka, tapi Syahrizan berjaya menolak keluar sebelum sampai kepada Otello yang cuba untuk mencabar. Kita perhatikan hantaran cantik Syahrizan menolak keluar. Sekali lagi pergerakan yang menghasilkan tendangan sudut yang pertama separuh masa yang kedua ini. Yang akan dilakukan oleh pemain nomor 14 Hari Azli. 2 pemain tinggi, pemain import berada berhampiran dengan Syahrizan. Hari Azli, satu tendangan ke dalam berjaya dikeluarkan oleh Safwan Ibrahim. Cuba untuk mencari Nizat Ayub. Masih dalam permainan. Untuk lontaran Yani Cash, tinggi lampai pemain dari Republik Czech ini. Pertahanan bagi pasukan Kelantan. Satu hantaran jauh tapi berjaya disekat. Tapi di pertengahan Kelantan terus menguasai permainan. Diberikan di sini kepada Zaro Fitri yang membuka pula pembalut di bahagian kepalanya pada separuh masa yang pertama tadi. Tapi berjaya disekat asakan itu oleh Izwan Jarudin. Sarul untuk Suradi Aziz. Sarul semula. Sarul ke tengah sekarang ini mengatur gerak menarik, diberikan di sini kepada Andrew. Sukar untuk mencari ruang kerana dia sentiasa diiringi oleh Adi Juma. 2 pemain dari negara yang sama, yaitu Nigeria, di bahagian tengah kedua pasukan. Ini adalah Andrew Amakami. Kelantan cuba mencari gol penyama. Ini Zano Fitri. Otello tiada rakan membantu. Tapi dia berjaya mengasak pula di situ Yani Cash.
memberikan tendangan percuma kepada pasukan Kelantan. Satu hantaran jauh diberikan kepada Mustafa, tak berjaya. Berjaya dikeluarkan di situ oleh Riza Roslan. Capat kepada Othello. Othello menguasai, tidak diberikan, ditinggalkan kepada Harry Azli. Di belakang Rizal. Tapi seorang pemain pasukan Johor Pasir Gudang dirempuh di situ, yaitu Othello Ocampos. Pemain dari Paraguay ini telah menjaringkan 11 gol untuk pasukan Johor Pasir Gudang, yang juga merupakan penjaring terbanyak hingga setakat ini bagi Liga Premier. Pasti merisaukan jurulatih Azwan Zain, seandainya pemain yang sentiasa menghidup peluang di depan pintu gol lawan, mengakibatkan ada pembukaan ruang-ruang untuk pasukan Johor Pasir Gudang. Tapi tak lama dia berdiri semula untuk meneruskan permainan. Shankar jaga gol pasukan Johor Pasir Gudang. Terjadi tanduk di situ oleh Andrew. Coba dikawal pula di situ oleh Tumba. Tendangan jauh mencari Mustafa. Diberi bantuan oleh 24 Zahrul Fitri, ke tengah tak berjaya. Akhirnya dapat kepada Khairul Ismail. Tumba coba diasak oleh Andrew, dan dikawal baik pula di situ oleh Yannick Cash. Satu pergerakan di tengah yang tidak menjadi. Jawapan semula guna Othello. Akhirnya dia terlepas, tetapi dipersalahkan di situ oleh pemain nomor 17, yaitu Rizal. Kekasaran dilakukan terhadap penjaring gol utama ini. Perhatikan dari Rizal, satu terbang menuju ke kaki pemain dari Paraguay. Tendangan percuma akan diambil oleh Khairul Ismail. Penyokong Johor FC dan penyokong Kelantan memberikan tepukan kepada pasukan mereka. Khairul mutak semula ditumbuk di situ oleh Syarizan. Nizam cuba memberikan kepada Mustafa. Terlalu tinggi saya rasa kaki diangkat oleh Mustafa, pemain dari Senegal. Empat 4-2 receiving utama mereka. Sama seimbang corak permainan menyerang dan bertahan separuh masa yang pertama, walaupun perbezaan gol menjadi milik Johor Pasir Gudang. Tamparan baik yang dilakukan oleh Izwan Jarudi. Johor Pasir Gudang tanpa pemain harapan di bahagian tengah. Di bahagian depan Jazarin Jamaluddin yang menerima kad kuning ketiga dalam perlawanan dengan Kuala Lumpur sebelum ini. Namun kehadiran pemain muda Ridwan Bukhari yang baru berusia 18 tahun, pendedahan yang amat berguna bagi pemain muda itu. Johor Pasir Gudang. Sabar sini kepada Adi Juma. Bijak kawalan dilakukan di situ oleh Andrew untuk tendangan gol bagi Kelantan. 1-0 Johor Pasir Gudang mengatasi pasukan Kelantan. Keputusan perlawanan ini ada dua pilihan. Siapa yang menang akan bermegah tanpa tewas. Dan seandainya seri, maka mereka mengekalkan rekod tanpa kalah bagi kedua-duanya.
dari Khairul Ismail. Terus diberikan di situ kepada Othello. Dari Othello di tengah, dia mencari di situ. Adi Juma. Oh, cobaan tendangan yang dilakukan dari luar kotak penalti. Kita perhatikan di sini bagaimana tampanan yang dilakukan di situ oleh Tumba, dan Adi Juma datang untuk melakukan tendangan yang tidak menepati sasaran. Peluang sekarang itu Kelantan, asakan untuk Safwan bergerak sekarang ini, tapi berjaya disekat oleh Johor Pasir Gudang. Terus dilarikan oleh Harry Azli, penjaring gol tunggal. Di sinilah Tumba Lawan. Berjaya di situ Yanikash, dan diberikan kepada Andrew. Berjaya pula dirampas diri oleh Adi Juma. Di tengah diberikan kepada Tumba, tapi disekat. Semakin hebat permainan dilakukan. Oh, cantik peluang sekarang ini untuk Nisan Ayub, tapi pemain muda itu gagal untuk mengawal, dan akhirnya diterang keluar oleh Iswan Jarudi. Farizam, Ahmad Esri, terus kepada Shankar. Oh, berjaya ditahan oleh Othello. Rizal coba mencari Adi Juma yang dikawal oleh Yanakash, dan cantik diberikan kepada Suradi Aziz. Masih dikawal oleh Johor Pasir Gudang. Harry akan melakukan hantaran ke tengah, terlalu ke dalam, dan terus melepasi garisan gol. Walaupun sudah berada di situ Othello Ocampos untuk mencari gol yang ke-12 baginya. Hantaran yang dilakukan oleh pemain ini, Harry Azli, yang menjaringkan gol tunggal hingga setakat ini. Norisan Paka untuk pasukan Kelantan, dan juga Azwan Zain masih berpuas hati dengan kesebelasan utama yang menunjukkan keterlibatan semua pemain dalam setiap gerak. Farizam, percaya di situ Andrew. Dikawal, dapat di sini kepada Zarul. Hantar lagi, kali ini hantaran yang dilakukan oleh pasukan Johor Pasir Gudang juga tersekat di tengah. Bagaimana dengan Kelantan mengatur arah? Tolakan yang dilakukan di sini oleh ketua pasukan Syukri di tentang sekemerta. Tapi offside pula di sini Mustafa. Jangan percuma setelah insiden itu tadi, dan Mustafa pula offside. Berbekalkan 7 kemenangan 1 seri dari 8 perlawanan sebelum ini, Johor Pasir Gudang mendahului pasukan Kelantan yang memiliki 3 kemenangan 3 seri dari 8 perlawanan sebelum ini. Kedudukan yang membezakan Johor Pasir Gudang di tempat yang kedua di belakang Kuala Muda, sementara Kelantan di tempat yang keempat di belakang KL Plus. Tapi malam ini siri perlawanan berterusan. Apakah akan mengubah kedudukan? Farizam Ismail. Pasukan Kelantan coba untuk mengatur gerak dari tengah. Dipintas Othello sekarang ini, berjaya dikawal di situ oleh Andrew.
Cantik kawalan pemain dari Nigeria ini. Dan diberikan kepada Safwan Ibrahim. Raka di bagian midfield. Dilemparkan ke seberang sana. Ahmad Azri, satu tendangan. Cuba untuk mencari Zainal Fitri. Zainal Fitri ke tengah. Berjaya ditanduk di situ oleh Iswan Jarudin. Tapi terus dikuasai oleh pasukan Kelantan. Akhirnya berjaya ditenangkan di sini untuk Hairi Azli. Rancak permainan yang ditunjukkan dan pertukaran pemain dilakukan oleh pasukan Johor Pasir Gudang. 28 dikeluarkan dan 26 Tuah Iskandar dibawa masuk. Dua pemain yang menepati peraturan menurunkan pemain dari pasukan Piala Presiden. Aktiviti Pasir Gudang membuat pertukaran dengan keluarkan Muhammad Ridwan Bukhari memasukkan pemain berjersey 26 Muhammad Tuah Iskandar masuk dan Ridwan Johari dikeluarkan. Kedua-duanya untuk menepati peraturan mesti meletakkan sekurang-kurangnya seorang pemain dari Piala Presiden ataupun baru berusia bawah dari 20 tahun. Nomor 7, Khairul Ismail. Dia adalah merupakan pemain yang diintip di Tai satu ketika oleh juruteknik Azreko dan berjaya memilikinya dan kembali semula. Mustafa di tengah diberikan di sini kepada Andrew. Dilebarkan ke seberang sana. Pergerakan menarik yang dilakukan oleh pasukan Kelantan. Sudah naik ke atas pula pemain pertahanan. Atas pula untuk mencari Mustafa. Dan satu tendangan menarik. Satu tendangan yang menarik dilakukan dari seberang sana. Saya rasa hampir mengejutkan. Kita perhatikan di sini tandukan yang dilakukan di situ oleh Iswan. Terus kepada pemain ini Ahmad Azri yang melepaskan sepakan kencang. Berjaya ditepis oleh penjaga gol Shankar. Dengan sudut tandukan cantik. Mustafa. Free header untuk pemain dari Senegal ini. Dan merupakan gol yang ke-10 untuknya. Meriuhkan 3.000 penyokong-penyokong Kelantan yang datang dengan 3 bas dari Kota Baru. Berjalan jauh, hujan kata mereka sepanjang jalan. Tapi perhatikan aksi yang ditunjukkan oleh penyokong-penyokong. Tapi tendangan sudut ini, tandukan free header dari Mustafa. Menyamakan kedudukan sekarang ini. Cantik. Tidak dapat dikawal oleh pertahanan. Malah terpedaya di situ Shankar. Jaringan separuh masa yang kedua. Tidak ada reaksi yang ditunjukkan oleh Norsan Baka. 1-1. Kembali terbuka persaingan dari jaringan menit ke-61 oleh Mustafa atau Muhammadun Mustafa. Azwan mengarahkan anak buahnya, mengetatkan kawalan, melakukan serangan untuk kembali berada di depan. Safwan Ibrahim, pemain muda, lincah di bagian tengah, diberikan di situ kepada Zainal Fitri. Di tengah melibatkan Andrew, hantar ke seberang sana, berjadi pintas oleh Johor Pasir Gudang. Dan whistle dibunyikan kerana asakan yang dilakukan oleh Farisham Ismail. Tengah Otello, semula kepada Otello, berjadi pintas oleh Andrew. Terus di situ kepada Iswan, berjaya lagi ditampan oleh Andrew.
Oh, cantik pergerakan ini diberikan Bendizan Ayok. Hantar di situ kepada Mustafa, tapi telah pun offside. Berkedudukan offside. Muhammad Mustafa. Pertukaran pemain akan dilakukan oleh Kelantan nomor 15. Yang akan dibawa masuk adalah Yusri Harun. Satu hantaran yang terus dikejar. Dapat di sini kepada Andrew. Dikawal semula oleh Rizal. Apa terjadi? Dan pertukaran pemain dilakukan oleh pasukan Kelantan dengan mengeluarkan pemain nomor 7 di Sanayok dan memasukkan pemain nomor 25 yaitu Ramzul Zahini Adnan. Pasukan Kelantan berputaran dikuatkan Muhammad Nizam Ayub, pasukan pemain berjersey 25 Muhammad Ramzul Zahini Adnan. Tendangan percuma untuk pasukan Kelantan. Rizal Fakri. Rizal Fakri dan cuba di situ ialah Mustafa, Muhammadul Mustafa, tapi terus dalam dakapan Shankar. Tendangan yang dilakukan oleh Rizal. Oleh pemain yang baru masuk, tapi telah pun keluar dari permainan. Johor Pasir Gudang mengatur gerak dari seberang sana, melibatkan Otelo di tengah bersedia Tumba. Tidak-tidaknya berhasil mendapatkan tendangan sudut. Pertukaran pemain akan dilakukan oleh Kelantan. Menanti tendangan sudut sekarang ini untuk pasukan Johor Pasir Gudang. Satu ini swinger menarik. Terlepas semuanya, tapi masih dikawal oleh Johor Pasir Gudang. Dan satu hantaran yang dilakukan ke tengah Syahrizan. Bagaimana sekarang? Oh, gagal di situ. Otelo, hantaran menarik yang dilakukan oleh Tuah Iskandar. Pemain gantian bergelut di depan pintu gol pasukan Kelantan. Kita perhatikan bagaimana Tuah, satu hantaran yang menarik. Coba di situ termasuk Otelo. Dan akhirnya dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Kelantan. Bahaya kedudukan ini. Otelo terlibat saya rasa bersama dengan pemain nomor 11 ini, Yannick Cash. Memberikan satu lagi tendangan sudut untuk pasukan Johor tuan rumah. Akan diambil oleh Harry Azli. Nomor 11, Yannick Cash. Diberikan rawatan di luar padang. Berhentikan seketika permainan. Dalam pada itu, rawatan yang dilakukan terlalu hampir dengan garisan tepi. Sengaja nampak di situ Yannick Cash meletakkan kakinya dalam
kawasan permainan, tapi kini diminta oleh pengadil untuk jauh lagi ke tepi bagi menyudahkan meneruskan tendangan sudut yang diambil oleh Harry Azli. Dari Harry Azli, dia pos tandakan ke belakang, cantik. Oh, satu pergerakan yang menarik yang bermula dari pemain Otelo yang menanduk terlebih dulu, kemudian cuba disudahkan di situ oleh pemain 13 Izwan Jarudin. Kita perhatikan di sini, bermula dari Harry ke belakang dan Ikhwan Jarudin, tapi di situ berjaya diselamatkan oleh pertahanan Kelantan. Sudah memasuki minit ke-35 separuh masa yang kedua. Pertempuran kian menarik yang menjadi perhitungan siapa yang akan menang. Tetapi kedudukan sekarang ini Sri yang akan meletak semula dua pasukan ini masih tanpa kalah. Hantu antara cantik dia berjaya di situ Syahrizan, walaupun sudah menghampiri kepada Otelo Campus. Dia berjaya merebangkan diri. Perhatikan di sini bagaimana Syahrizan menyelinap di depan Otelo untuk menyelamatkan hantaran bintang itu. Hantaran yang dilakukan Syarul. Dapatkah di situ dilakukan sesuatu oleh Ramzul untuk lontaran bagi Kelantan? Di tengah diberikan kepada Safwan Ibrahim. Semula Safwan hantar lagi ke tengah, akhirnya berjaya dikeluarkan, dan peluang sekarang ini tidak dapat disudahkan oleh Kelantan. Dapat dirampas oleh Otelo. Cantik. Tidak. Dapat di sini kepada pemain nomor 26 Tuah Iskandar. Untuk Khairul Ismail, hantar semula untuk mencari Otelo yang dikawal. Dan berjaya dikeluarkan oleh pemain nomor 12. Apapun asakan bertali arus dilakukan sekarang ini oleh Kelantan pula, walaupun satu ketika Johor Pasir Gudang menguasai. Oh, jatuh dari situ. Adi Juma Akandai, pemain dari Nigeria. Dan kartu kuning sengaja menjatuhkan diri. Mungkin itulah yang didakwa oleh Sanaza. Sambil itu pertukaran pemain dilakukan. Nomor 16 tiba masuk. Sambil kita perhatikan di sini bagaimana ulang tayang. Memang ada asakan yang dilakukan di situ oleh pemain nomor 13 yaitu Safwan Ibrahim. Di sini Otelo. Kelantan memasukkan Badri Razi, pemain yang cukup berpengalaman, untuk menguatkan bagian tengah mereka. Johor terus melakukan gerak. Dan yang dipersalahkan oleh pemain nomor 6 Farizam Ismail. Jasaknya pemain nomor 10 Otelo Campus. Safwan Ibrahim yang diberikan kartu kuning tadi. Dari asakan yang dilakukannya terhadap Adi Juma. Ini dia Adi Juma, pemain dari Nigeria. Nomor 16 yang dibawa masuk Badri Razi, yang biasa bermain di bagian midfield, juga boleh melakukan serangan dari tengah. Pemain yang masih segar. Perlawanan yang tinggal kurang dari 10 menit. Tendangan percuma untuk Johor Pasir Gudang. Sementara itu Yanikash masih belum lagi pulih berhampiran pintu gol Kelantan, dan dialah yang ditukarkan dengan pemain nomor 16 Badri Razi. Ini bermakna pemain pertahanan yang terpaksa
keluar akibat kecederaan diganti oleh pemain bahagian midfield. Petanda bahawa Kelantan belum mau untuk bertahan tapi mau terus mengatur gerak melakukan serangan. Dapat peluang penuh di situ ialah Ramzul tapi menjadi sekat oleh Johor. Bagaimana sekarang ini Otelo melakukan gerak menarik, cuba melepaskan diri dari Parisham. Lepas tapi telah pun bola terlepas dari garisan gol untuk tendangan gol. Menit. Apakah keputusan yang lebih adil bagi mereka? Seri dan masih mengekalkan rekod tanpa kalah. Pastinya Johor Pari Gudang merasakan mereka boleh memiliki 3 mata di tempat sendiri. Tapi Kelantan turun dengan penuh semangat walaupun ketinggalan dalam separuh masa yang pertama. Tanduk di situ dilakukan oleh Adi Juma. Dapat di sini kepada Mustafa. Terus lawan bagi kedua pasukan selepas ini ialah pasukan yang menduduki tempat teratas sebelum perlawanan ini, sebelum kesudahan perlawanan ini dan juga kesudahan perlawanan pada malam ini, yaitu Kuala Buddha Nazar. Pertukaran pemain lagi dilakukan. Nomor 21 dibawa masuk Aras Abdullah untuk menggantikan pemain nomor 13, pemain di bahagian midfield yang saya rasa bermain dengan cemerlang hari ini, mengedar bola bersama dengan Andrew, tapi dia dikeluarkan untuk membawa masuk pemain gantian yang ketiga, nomor 21 untuk Kelantan, yaitu Aras Abdullah. Hadirin sekalian, pasukan Kelantan membuat putaran ketiga dengan keluarkan memaksa Puan Ibrahim dan masukkan pemain berjersey 21 Muhammad Aras. Ini dia Aras dengan bola pertama, memberikan kepada Mustafa. Cuba di situ ialah Ramzul. Ramzul bergerak sekarang ini semakin ke atas, mengembang di sebelah kiri pintu gol. Pasukan Johor Pasir Gudang hantar lagi ke tengah, cuba mencari Mustafa tapi telah ditanduk keluar. Dikuasai semula oleh Johor. Andrew cantik pergerakan ini, melibatkan Badri Razi tapi kehilangan bola. Hantaran cuba memberikan di situ kepada nomor 20 Tumba pula untuk pasukan Johor Pasir Gudang. Juga disekat. Pemain nomor 10 Andrew Amaku. Lagi keluar. Farisham. Taran untuk Johor Pasir Gudang. Izan Jarudi. Terus diberikan di sini kepada Tuah. Jatuh pula di situ Otelo apabila asakan dilakukan oleh Rizal yang sentiasa mengekori pemain nomor 10 itu. Dan Rizal dipanggil, ada sesuatu yang dilafazkan dia kepada pengadil, sesuatu yang tidak wajar dilakukan. Dan tendangan percuma akan diambil oleh Johor. Cumbaloka saya rasa akan melakukan tendangan terus. Syahrizan Ismail bersedia di pintu gol. Benteng, tendangan kuat, leret. Terus. Walaupun terlepas, akhirnya menjadi rampas muda. Asakan dilakukan oleh Adi Juma.
Jadran Syarizan. Diasakan Johor dalam pada itu pertukaran pemain dilakukan oleh Harry Azli, nomor 14 dikeluarkan dan Fauzi Kasim dibawa masuk. Nomor 9 Fauzi Kasim. Ini pasukan Johor Komiti Kasikulan untuk sekarang keluarkan Harry Azli Muhammad memasukkan pemain Manan memasuki masa kecederaan. Fauzi, terima kasih. Syarizan Ismail pulih semula. Saya rasa pasti Kelantan berpuas hati membawa satu mata dalam perjalanan yang cukup jauh dari selatan kembali ke pantai timur. Satu antara coba mencari hotel. Kabar di sini kepada Mustafa. Coba bergerak sekarang ini adalah Ramzul. Oh, wasakan keras. Dan kartu kuning sewajar dilayangkan. Untuk pemain nomor 13. 4 minit tambahan masa. Kita perhatikan di sini bagaimana Ramzul dan rasakan keras yang dilakukan di situ. Penyokong Kelantan mengharapkan gol untuk dibawa pulang. Norisan Paka seperti biasa tenang, tetapi ada kegelisahan. Tandokan yang tidak menjadi. Walaupun telah berjaya melepaskan diri di sini Ramzul. Kita perhatikan cantik terkena tandukan pemain pertahanan Johor terlebih dulu. Ramzul datang tapi tidak tepat. Dia dikawal termasuk oleh ketua pasukan Syukri Ismail. Harapan untuk Johor Pasir Gudang melakukan serangan yang nampaknya di akhir-akhir ini dikuasai oleh Kelantan. Otello sekali lagi ditendang keluar oleh pertahanan yang bertindak sebagai pertahanan sekarang ini, yaitu Zarul Fitri. Mungkin Sri agak mengecewakan Azwan, tetapi agak menggembirakan Norisan Paka. Satu lagi lontaran untuk pasukan Johor. Ini peluang untuk mereka mencari gol saat terakhir. Dan menghasilkan tendangan sudut pula apabila ditendang keluar oleh ketua pasukan Suradi Aziz. Pemain 3 lampai import bagi pasukan Johor. Di tengah tendangan dilakukan oleh Khairul Ismail. Sekali lagi keluar untuk sudut yang berturut-turut. Adi Juma, Otello dan juga Tumba menanti tendangan sudut yang dilakukan oleh Khairul Ismail. Dari Khairul rendah, Jami, dan akhirnya berjaya dikeluarkan dalam kawasan penalti lagi. Dan peluang lagi untuk Khairul menghantar semula ke kawasan penalti. Cantik, diselamatkan. Dan akhirnya Kelantan serasa lega dengan tendangan keluar ini. Walaupun satu ketika nampak berjaya diselamatkan oleh pertahanan pasukan Kelantan. Khairul kembali dan Mustafa menendang keluar. Mungkin ini serangan yang diharapkan oleh Johor Pasir Gudang yang kelihatan gelisah para pegawainya melihat jam di tangan. Dan peluang sekarang ini untuk Tuah. Tuah tidak membawa Tuah dengan hantaran atau tendangan itu. Pemain muda dari pasukan Piala Presiden
yang tidak segan-segan untuk mencuba sesuatu yang saya rasa wajar diberikan galakan kepadanya. Norizan Baka mengarahkan sesuatu kepada anak buahnya. Mereka terus diasak oleh tuan rumah dalam perlawanan yang menghampiri penghujungnya. Di situ Tumba dikeluarkan. Lagi hantaran cuba mencari Otelo yang sentiasa dikawal rapi. Andrew dan whistle penamat dibunyikan oleh pengadil Said Azhar menandakan pertarungan antara dua pasukan yang belum tewas dalam Liga Premier berkesudahan seri. Ini bermakna mereka terus menguasai kedudukan tanpa kalah itu. Tetapi kedudukan Liga belum lagi dapat dipastikan berdasarkan pula kepada 5 lagi perlawanan yang dilakukan serentak malam ini. Jadi di Stadium Tan Sri Hasan Yunus, Johor Bahru, Kelantan dan Johor Pasir Gudang masih kekal tanpa kalah dengan keputusan seri 1-1.